Inforia Islami, semuanya diikin. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir.
Kuching 93.7 FM. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an. Hiasilah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah ya Allah kami semua dengan kemuliaannya. Kurniakanlah keberkatan kalamu ya Allah, agar menjadi pegangan kami di dunia ini dan menerangi kami dari kegelapan pusara nan sepi, juga pembela kami kelak nanti di negeri abadi. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an. Berikanlah kami kefahaman membacanya dan berikanlah kami kekuatan mengamalkannya. Perkenankanlah doa kami ya Allah, istajib du'ana ya Allah, ya Allah. Many man-made disasters and blunders are due to acts that accompany error in reasoning. Knowledge compartmentalization in the present setup is partly to blame, whose symptoms manifest in blinkered specializations as well as the inability to situate those specializations in a coherent epistemological framework. This produces members of society who, apart from experiencing the loss of the creative and innovative age resulting from discontinuance of tradition, suffer from cognitive dissonance. They are technologically savvy and technically capable, but susceptible to moral failings, corruption, and loss of life's meaning. Recognizing the link between the right way of thinking with the right behavior, excellent morals, and a meaningful life, the Institute of Islamic Understanding Malaysia will be organizing the Thinking with Wisdom course on November 15, 16, and 17, 2022 to convey knowledge about the nature of thinking and imagination and the mastery of perspective and strategic modes of thinking.
This course contains 6 modules, namely Man and Mind, the Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Perspective Mind, and Strategic Mind. Don't miss the opportunity to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is RM600. Those interested in attending may visit www.ikim.gov.my or contact the Secretariat at 03-6204-6320 or 6321 or 6325. Kunjungi CBP di seluruh negara hari ini dan dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah. Layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300-887650 untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan untuk anda? CBP kan ada. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-576-9540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hidayah
Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan saya Syafiq Saleh temankan anda untuk terus kita nak bawakan lagi siaran kita, jadual rancangan kita di setiap hari Jumaat ini. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, menerusi rancangan Usrah Nurani. Okey, dan terus tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM sebab kita sedang bersara langsung di situ. Kita boleh sama-sama berinteraksi. Untuk anda boleh hantarkan learning point, komen-komen yang baik-baik, okey, dekat ruangan komen tu dan juga like, sharekan lagi rancangan Usrah Nurani pada petang ini, okey. Dan terus saja kita nak bawakan rancangan Usrah Nurani terus ke pelusuk radio kenderaan anda yang tengah dengarkan waktu ini, yang sedang memandu tu, dan tak lupa juga yang anda pun berada dekat rumah untuk terus nak ikuti lagi apa perkongsian di petang ini menerusi rancangan yang terbaik ini, okey. Dan terus kita nak bersama dengan natib tetap kita yang dah pun bersedia di konti, masya-Allah, nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Suramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik Syafiq, cuma biasa kan macam harmoni salam Syafiq dengan mudirah itulah. Allahu akbar. DJ Mona maklumkan bercuti seketika hari ini. Doakanlah Ustaz yang baik-baik untuk DJ Mona. Dan apa pun jua kita teruskan seperti biasa dan kekal dengan aura sahabat-sahabat kita Ustaz, kan, rakan usrah kita yang tengah dengarkan waktu ini juga pelbagailah aktiviti rutinnya, tetapi tetap ikuti lagi rancangan Usrah Nurani pada petang ini. Dan Ustaz, ramai juga yang bertanya-tanya petang ni kita nak dengarkan siapa pula rakan usrah kita dan apa yang kita nak bincangkan. Kejap lagi kita akan mulakan. Namun di awal ni Ustaz, jom kita nak mulakan sedikit mukadimah Ustaz sebagai persediaan hati, jiwa pendengaran kita untuk sama-sama nak dapatkan lagi intipati menerusi rancangan Usrah Nurani pada petang ini. Silakan Ustaz Zul. Baik, terima kasih kepada yang saya kasihi, yang saya hormati, DJ Syafiq, walaupun keseorangan tadi kan. Tapi insyaAllah dia macam itulah kan dalam family ni kan, bila kita adik-beradik tiba-tiba satu adik-beradik tak ada, kalau berkumpul mesti ada rasa kurang kan. Betul. Dan bukan kita saja sebenarnya, adik-beradik kita yang mungkin sedang memandu, adik kita yang mungkin sedang mendengar. Ini adalah keluarga besar kita yang kita harap semuanya ya Allah yang kalau tak sihat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai pembuka usrah kita petang Jumaat ini, rakan usrah, marilah seperti biasa, sebelum hamba-hamba ni menuturkan kalam-kalam mereka, marilah kita membaca kalam Allah. Dan kita memilih, dan ulama kebiasaannya memilih untuk membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Sekali lagi DJ Syafiq yang saya kasihi, yang saya hormati, rakan-rakan usrah walau di mana pun sedang berada, apapun keadaan yang sedang berlaku, kita doakan semuanya berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pantasnya masa berlalu, Jumaat ke Jumaat kita bertemu lagi. Ad-dahru fi sarfihi ajibun
walakin ghaflatan nas fihi a'jab. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi lalainya kita sebagai manusia dalam masa yang pantas berlalu itu lebih mengajaibkan. Dan sebagai mungkin doa lah kepada kita, mungkin DJ Syafiq ramai yang biasalah hari Jumaat sekarang ni ramai drive, dan sekarang ni musim hujan ya. Kalau kita tengok Formula 1 tu kan, bila dia start racing, tiba-tiba hujan turun, semuanya akan pergi ke pit stop kan, tukar tayar buat sesuatu setting yang baru, adjustment balik ya. Tapi kita sama aja, kering ke basah ke tetap jalan. Jadi kita takut sangat. Jadi marilah sebagai permulaan ni kita doakan, dan kalau boleh rakan-rakan yang mendengar sambil memandu tu terutamanya, marilah kita baca doa yang biasa semua orang baca ya, untuk kita jauhkan daripada mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nabi katakan bacalah 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, insya-Allah Allah menjaga dan tidak akan tertimpa pada kita sesuatu mudarat. Jadi DJ Syafiq, kita pun sekarang ni kan masa pantas berlalu, maghrib cepat kan. Betul, jadi usrah kita ni tapi saya rasalah, saya kira petang ni kita rasa walaupun basah di KL ni tapi insya-Allah cepat kering ya. Kenapa? Sebab tetamu kita ni masya-Allah insan yang pada saya sentiasa kita panggil, kalau boleh ada free je kita panggil kan. Dan saya tu gembira tu dah memanglah, tapi kalau DJ Syafiq ni dia rakan senasyid. Jadi apatah lagi dia bila tengok rakan-rakan artis dia masuk tu, jadi dia punya semangat aura tu lain macam. Walaupun dia tak ada dengan DJ Mona, tapi masya-Allah semangat tu tiba-tiba membara ya. Baik, kita bertuah petang ni sebab kita dapat dengar nasyid dan tausiah sekali. Kadang-kadang nasyid saja kan, mungkin tausiah orang lain, mungkin tausiah saja nasyid lain. Tapi kali ni insya-Allah kita gabungkan sekali. Jadi sebab tu biasanya kita ramai sikit kan. Hari ni memadalah insya-Allah dengan panglima perang kita ni. Jadi kita bertaaruf dengan punya dirinya terlebih dahulu. Ahlan, dan silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaluddin, Ustaz Amal. Terima kasih sekali lagi jemputan bersama Usrah Nurani, bersama Ustaz Zul petang ni, dan juga DJ Syafiq. Terima kasih. Jadi sebelum pergi sedikit ta'aruf, kita nak mula dengan selawat Nabi Ustaz ya. Terima kasihlah dekat DJ Hakim yang telah cover lagu ni semula daripada album saya, album Syafaat ataupun Syafaat Rasulullah. Sekejap Ustaz ya. Macam mana kalau pendengar-pendengar nak tahu, nak dapat di mana? Boleh Ustaz. Kita dah pun muat naik di laman YouTube Radio Hakim. Type saja Ya Badrat Tamam. Ya Badrat Tamam. Ya Badrat Tamam. Lagu tentang liriknya kisah baginda Nabi, cinta sayang kasih kita buat Nabi kan. Jadi boleh selawat sama-sama Ustaz sebenarnya. Lagu tu memang senang untuk kita nak sing along sama-sama kan. Dan sebenarnya Ustaz ada cerita di sebalik lagu tu. Bila kita dapat je lagu ni, dengar nama Ustaz Amal, masya-Allah, kita buat terus elok je Ustaz. Allah mungkin niat kita kan, niat kita sebab nak buat tentang Nabi kan. Jadi petang ni special kita dapat buat orang asal je Ustaz. Kita buat live kan. Komposernya. Dah ada pelancaran ke tak? Kami ada lancar. Dah lancar dah. Dah lancar dah. Waktu Rabiul Awal hari tu kita lancarkan bulan kelahiran Nabi. Dan sebenarnya hari ni bertuah lah kita dapat bersama dengan komposernya. Kan. Okey, jadi Ustaz Amal insya-Allah sebagai mukaddimah, dan siapa boleh follow tadi di YouTube Hakim ya. Betul. Dan ini yang dia kata orang kata versi awal ya. Versi asal. Okey. Jadi Ustaz silakan. Minta maaf. Terima kasih Azhar. Itulah cerita cover tu. Jadi saya pun sonok sangat dengan cover tu. Memang dia orang buat sedap lagi Ustaz daripada saya. Jangan Ustaz. Asas tu kalau tak ada, tak jadi macam tu Ustaz je. Okey, kita buat part Arab dulu. Kalau Syafiq nak masuk part Melayu, boleh insya-Allah ya. Dalam tu dia ada Melayu dah. Dia orang buat masuk lirik Melayu sikit yang barunya. Ada Melayu sikit lebih penghayatan insya-Allah. Lebih penghayatan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya badran التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله.
purnama sempurna. Salam sejahtera, junjungan mulia, ya Rasulullah. Purnama sempurna, salam sejahtera, junjungan mulia, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bagi intro macam tu lah Ustaz. Selawat Nabi berjudul Ya Batrat Tamam. Saya memang tak ada keluar dia punya MTV dia Ustaz. Jadi untuk MTV dia dah diterbitkan oleh DJ kita, alhamdulillah. Jadi boleh tengok. Tapi ada versi lirik video Ustaz Amal ada juga. Nama yang sama Ustaz. Ya Badrul Tamam ada lirik video kat situ. Sama-sama tu Ustaz. Boleh kita naikkan view-nya kat situ. Boleh insya-Allah. Jadi itulah yang menariknya petang ni. Korum tak cukup tapi meriah tu ada insya-Allah. Okey Ustaz. Jadi di samping tadi apa lagi mungkin apa aktiviti Ustaz? Alhamdulillah saya terima kasih juga selain petang ni dapat bersama. Terima kasih saya juga pada adinda kita semua di Intim ya. Intim Record yang baru ni telah mengadakan konsert nasyid legenda di Dewan Bersejarah lah, Dewan Civic MPBJ. Jadi saya ni tampil lah sebagai yang kita dituakan ya, kita bagi semangat lah ke adik-adik kita. Ramai menghimpunkan lah legend-legend nasyid lah. Daripada nasyid tu dibawa daripada era zaman Asmadi Hasan, Al-Mizan dulu semua ditarik lagu-lagu tu lama tu. Jadi pada penampilan Ustaz Akil Hai ada, Syahir ada, jadi bawa semualah. Sampailah lagu Nada Muni dan last tu lagu-lagu Rehan, Hijaz dan Rabbani. So dibawa konsep tu macam tu lah. Jadi Ana dijemput tu menyanyikan nasyid sebuah lagu lama yang Ustaz Zul mungkin ingat, Sunnah Orang Berjuang. Jadi kita nasyid bersama malam tu. Jadi banyaklah kenangan dia. Itu terbaru lah, yang terbaru dan boleh tonton katanya di betul cara online betul. 5 November. Betul. Sambil menyumbang sambil menyumbang. Menonton sambil menyumbang. Nak tahu lebih lanjut layari di laman web Intim ataupun media sosial Intim. Dapatkan cepat. Katanya panas juga tu kan untuk dapatkan menonton, jadi boleh ikutilah dia punya perkembangan semasa di situ. Dan IKIM juga. Betul, kita sebagai radio rasmi untuk konsert nasyid legenda ini dan memang kita wawarkanlah Ustaz kan untuk kita imarahkan lagi program-program. Sebab kita rasa dengan lagu nasyid Badrul Tamam tadi dan juga mungkin konten dalam konsert legenda ni sebab nak menyejukkan lah ni. Sebab seminggu dua ni membahang sikit kan. Jadi mudah-mudahan bagi sejuk umat Nabi ni. Baik, saya kira tu ramai dah kenal ya Ustaz Amal dengan mungkin penampilan di televisyen, bahkan terlibat dengan dalam animasi saya ya. Animasi Akil Story. Akil Story tu boleh tontonlah di YouTube Jadi saya kira kita doalah Ustaz Amal, Allah berikan kesihatan, keafiatan yang berterusan agar dapat terus berkarya dalam menyampaikan risalah agama ini, menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi manfaat yang banyak kepada umat umat Nabi, hamba-hamba Allah ni di akhir zaman kita semualah maksudnya ya. Jadi Ustaz, ahlan wa sahlan sekali lagi. Dan Ya Syafiq, kita tak ramai, jadi cukup dengan Ustaz Amal punya ta'aruf tadi, dah kenal lah kita insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada rakan-rakan kita juga Ustaz yang komen yang meriah di dalam platform media sosial kita. Katanya Alhamdulillah Ustaz Amal dapat lagi bersama kita di Radio IKIM. Selalu dengar zikir Ustaz Amal sebelum solat, selepas waktu solat di Radio IKIM kita siar-siarkan, Masya Allah. Dan Alhamdulillah sambil-sambil kita komen tu, jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya dalam perkongsian kita pada petang ini. Semoga dapat berikan lagi manfaat kepada orang lain juga. Okey, jom kita nak wawarkan tajuk perbincangan kita pada petang ini. Kita nak bincang dengan tajuk berbeza
tidak membenci. Kan kalau kita lihat kat taman-taman perumahan kita, Ustaz, kiri kanan ada pelbagai kaum, pelbagai juga adat resamnya. Jadi bagaimana, Ustaz, kita nak harmoni negara kita ni penuh dengan budaya yang baik-baik, kan? Penuh juga dengan adat istiadat yang baik-baik. Jadi macam mana kita nak harmonikan tenang-tenang dalam keluarga kita dan juga jadikan sebuah ummah yang penuh dengan kasih sayang. InsyaAllah, jom kita nak bincangkan. Ustaz Zul Ramli, silakan kita bincang tajuk berbeza tidak membenci. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Sekali lagi DJ Syafiq, rakan-rakan usrah, Ustaz Amal ya, dan rakan-rakan usrah yang bersama. Saya kira bila kita dengar tajuk ni, berbeza tidak berbenci, ya, kan? Betul. Saya kira mungkin satu saat yang kita sesuai sebentar dalam keriuhan. Tadi pun Ustaz Amal kata, kan, kita tak nak sebut pun itulah yang berlaku di sekeliling kita saat ini. Kita terpaksa melalui proses ini ya. Negara kita yang termaktub sebagai negara yang dikatakan mengamalkan sistem demokrasi, dan bila sampai masanya maka akan ada waktu-waktunya. Dan mungkin usrah kita pada petang ini untuk mengingatkan kita kepada benda-benda yang asas ya, pada benda-benda yang asas tentang manusia itu sendiri ya. Manusia itu asal usul mereka itu dinamakan manusia itu sendiri insan kerana sifat anis mereka, kerana jinaknya mereka tidak boleh hidup bersendirian, mereka mesti hidup dalam komuniti. Dan sebab itulah bila manusia perlu hidup dalam komuniti, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan Nabi sendiri bukan sekadar membacakan Al-Quran, tetapi menjadikan apa yang ada dalam Al-Quran itu darah daging kepada para sahabat. Untuk kita yang walau hidup 1400 tahun daripada Nabi, tetapi kita mesti menjadikan apa yang diperjuangkan oleh Nabi itulah perjuangan kita. Artinya apapun yang datang di hadapan, mungkin suasana pilihan raya, sebutlah apapun, bencana, tetapi roh kasih sayang, roh untuk kita itu merasai bahawa perlunya persaudaraan ini kekal walaupun kita berbeza. Nabi SAW kan menyebutkan dalam hadis ya, kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi ya, dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk dalam syurga, kata Nabi, sehinggalah kalian itu beriman, dan kalian tidak akan beriman sehinggalah kalian itu berkasih sayang. Jadi nampaknya hadis ini yang kita sering baca, yang kita sering ulang dengar, tetapi kita khawatir, maknanya kita hanya mendengar dengan telinga kanan kita dan keluar pada telinga kiri kita, tetapi tak masuk dan kemudian jatuh ke dalam hati-hati kita. Apatah lagi tiba-tiba dalam keadaan sekarang suasananya memanas dan kita rasa bahawa apa saja menjadi lesen untuk kita itu tidak berkasih sayang ya. Untuk kita ini seolah-olah tak apa berpatah berkerak rotan, berpatah arang ya, seolah-olah tak apa ya, demi untuk melalui keadaan. Sedangkan Allah sedang memerhati kita ya. Rasulullah SAW ajarannya sedang memerhati kita. Dan marilah kita semua mengingatkan pada petang ini ya, junjungan besar Nabi kita yang sangat sayang pada kita. Minggu sudah saya kira kita bacakan doa tentang Nabi ketika Nabi mendoakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Aisyah ketika didoakan oleh Nabi ya, ketika Nabi menadah tangan khusus baca untuk Sayyidatina Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat ya. Ya Allah, ampunkanlah bagi Aisyah ini dosanya yang ada terdahulu dan terkemudian ya Allah. Ampunkanlah baginya ya Allah sesuatu yang nyata dan sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nyata ya Allah. Cuba bayang Sayyidatina Aisyah mendengar Nabi doa secara khusus, terlalu gembira ya, terlalu gembira sehingga Nabi tanya pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kamu gembira ke dengan doa yang aku berikan kepada kamu? Ayasurruki doai? Kata Aisyah, masa mungkin kita tak rasa gembira, aku tak rasa gembira dengan doa yang engkau berikan kepadaku. Rakan usrah, saya ulang balik agar kita melihat kembali rakan-rakan di sekeliling kita, orang-orang yang merupakan jiran kita, manusia yang mungkin berbeza dengan kita dari sudut pandangan, pegangan, fikiran. Nabi SAW berkata, wallahi innaha la du'ai
li ummati fi kulli salatin. Cuba bayang Nabi menyebut kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang aku bacakan khusus untuk umatku, kata Nabi, pada setiap kali solat, setiap kali setelah daripada solat. Artinya Nabi sayang saya, Nabi sayang Ustaz Aman, Nabi sayang Syafiq, Nabi sayang Akhi Hamka, Nabi sayang semua daripada kita. Kalau Nabi sayang, kenapa kita benci kepada orang yang Nabi sayang? Dan inilah yang kemudian Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba raihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kita minta pada hari ini adalah kekuatan sabar untuk boleh kita menerima perbezaan, tidak sampai kepada kita berbencian, ya. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Janganlah kamu kata Allah tanaza'u, saling sentiasa berbantah-bantah. Maknanya orang dengan pandangannya kita terbuka dan berlapang dada. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat kamu dan hilang kekuatan kamu. Dan Allah kata perintah untuk keadaan inilah wasbiru, sabarlah. Ya, marilah kita dengar firman Allah ini dan kita resapkan dalam hati kita. Sabarlah. Sabar maksudnya sabar nak memberi komentar yang spontan, sabar nak menulis dalam kita punya IG, sabar nak mengomen dalam kita punya FB, sabar untuk kita post dalam ulasan-ulasan kita. Dan Allah terus memberitahu innallaha ma'as sabirin. Maknanya kita akan bersama dengan Allah saat kita mampu bersabar. Kadang-kadang kita pun nak ialah kadang-kadang orang post video kan, kita pun nak komen juga kan. Tetapi kalau kita mampu sabar, yang seandainya aku komen akan ada orang yang mungkin tercedera, sebab kita kata oh ini zamannya, ya ini zamannya. Tetapi zaman dulu pun tak ada WhatsApp, tak ada IG pun, proses itu tetap berjalan, ya. Jadi maknanya alat-alat ini bukan nak mengeruhkan keadaan dan merosakkan keadaan. Alat ini adalah untuk mengelokkan keadaan. Jadi Ustaz Amal, pastinya Ustaz Amal sendiri kita ni dah melihat suasana kan. Kita seolah-olah nak cakap bagi pihak sahabat yang memahami perjuangan Nabi dan Nabi sendiri. Bagaimana mungkin kita nak datangkan kalimat yang Allah kata wasbiru, sabarlah. Sabarlah dalam keadaan sekarang untuk tidak berbencian. Sila Ustaz. Baik. Saya mula satu nasyid juga Ustaz. Ya, minta izin ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan nasyid bawa juga pada konten usrah kita pada petang ni. Ya, mudah-mudahan ya. Nasyid ni pernah saya cipta lirik dia untuk album Rehan dulu. Dia popularkan lagu ni oleh Rehan, bertajuk Bersatu. Macam tajuk dia macam tu ya. Maksudnya orang Islam lah, semua kita lah maksud dia gitu ya. Dan mudah-mudahan dapat direnung lah intipati dia ya. Ustaz yang buat lirik. Ya, saya buat lirik dia. Lagu pun juga. Lagu juga ya. Alhamdulillah. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Buangkan yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Kerana orang beriman itu bersaudara, saling bertolong bantu, berkasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan bangga dengan apa yang kita wariskan. Sikitlah Ustaz. Kalau satu lagu kan satu payah pula kan, tapi itulah yang
waktu saya cipta lagu tu pun nakkan inilah juga Ustaz Mana yang kita tengok umat kita ni, kita sayang umat kita kan, macam Nabi sayang umat ni tadi, macam Ustaz kata sayang pada umat ni, masya-Allah. Kita nak wariskan kepada anak-anak cucu kita ke belakang ni apa sebenarnya kan. Baik, terima kasih Ustaz Zul bagi ruang peluang pada saya juga bersama pada petang ni untuk sharing semua dengan rakan-rakan usrah yang ketika ini di rumah, di dalam kereta. Jadi mudah-mudahan dapatlah sebagai bahan renungan muhasabah kita. Saya melihat apa tajuk tu Ustaz, bila tajuk saya dengar tadi, berbeza tidak membenci. Saya cuba daripada malam tadi saya dah renung, berbeza tidak membenci. So berbeza tu sebenarnya itu kerja Allah. Maknanya sunnatullah fil alam ni. Berbeza ni bukan benda baru kan. Bahasa berbeza, ya, warna kulit, keturunan yang Allah kata dalam Al-Hujurat ni, li ta'arafu tu kan. Berbeza ni dah berlaku. Kita tidur sebantal dengan isteri pun berbeza kan. Kita di Masjid Surau pun ada berbeza pendapat ni berlaku kan. Perbezaan kita, alsinatikum, bahasa kita, semua tu dah sunnatullah fil alam, dah sunnah. Macam mana kita nak jadikan dalam, kita lihat dalam fiqh berlaku mazahibnya berbeza, dalam dalam tasawufnya pun ada tariqah-tariqahnya. Dalam akidah yang tak sepatutnya berbeza pun umat Nabi kata umat ni akan terbahagi sampai 73 puak kan. Jadi benda perbezaan tu dia akan berlakulah sepanjang hayat tu sebagai tanda kekuasaan Allah. Macam Allah cipta malam, tanda kekuasaan dia, siang, tanda kekuasaan dia. Jadi perbezaan ikhtilaf ni sebenarnya dia antara tanda kebesaran Allah. Jadi itu kerja Allah lah. Bila pergi kepada bab berbeza, itu dia pergi kepada pilihan kita pula. So kita memilih lah. Untuk kita nak berpecah ataupun tidak, untuk kita membenci ataupun tidak, itu pilihan. Jadi dia ada kerja Allah dan kerja kita ya. Jadi di situ sebenarnya ujian Allah kepada kita dalam hal memilih itu pula, untuk membenci atau berkasih sayang. Macam Ustaz Zul kata tadi, Allah dah sebut wahadainahun najdain, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan tu ada, tapi Allah Taala suruh kita pilih membuta aja kan. Patut kita pilih. Allah bagi guideline kat kita, Quran, dan Allah turunkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuskan bagi teladan macam mana yang sepatut kita pilih. Macam kita tengok Isra Mi'raj nanti bulan Rejab nanti kan, Nabi dipilih antara susu dan arak kan. Rasulullah menunjukkan kepada umat fitrah, memilih susu tu kan, sesuatu yang fitrah. Sepatutnya itu dia jadi guideline kita lah ya. Dan saya suka tadi khutbah Jumaat di Selangor pun, maknanya dah bagi ilmu lah kepada kita lah untuk umat Islam ya. Baik, jadi bila Allah bagi jalan memilih kepada kita, dan Allah bagi panduan, Allah hantar Rasul untuk memilih kepada kita jalan dia ni, dalam masa yang sama Allah uji kita pula. Allah hantar syaitan, dia menyeru kepada yang tadilah membenci tu, yang kita dah kata tadi. So kalau orang yang memilih membenci, sebenarnya dia pilih jalan syaitan. Sebab bukan itu jalan Allah. Allah kata jalan dia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dalam surah Al-Imran 1:3. Berpegang dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Allah tu jalan Allah sepatutnya kan. Kalau kita mengaku orang Islam lah. Kemudian Allah sambung lagi, wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'daan. Sebelum tu kamu dah musuh-musuh dah kan. Kita tahu dalam sirah orang Arab dulu kan, perang ni tak habis-habis, bergaduh tak habis-habis, tapi dengan rahmat Islam, dengan rahmat iman dan utusan Rasulullah ni, kamu jadi kata Allah fa'alafa baina qulubikum. Dah dapat dah. Allah bagi nikmat taklif qulub tu, maknanya daripada Allah. Allah bagi kita ni, masya-Allah. Dan Allah jadikan bini'matihi fa asbahtum bini'matihi ikhwana. Kamu jadi bersaudara. Yang tu sebenarnya Allah nak kita ni berkasih sayang, Allah nak kita bersaudara. Dan sebelum tu sebelum datangnya petunjuk Allah ni, kamu di jurang-jurang neraka dah. Tapi kita ni, kita sekarang nak tarik pergi ke jurang neraka pula kan. Allah nak selamatkan kita. Fa'anqadhakum, dengan ada Quran, dengan hidayah Allah, dengan Nabi yang diutuskan ni, Allah nak selamatkan kita. Sebenarnya jalan selamat tu dah ada dah. Itulah kita kata jalan Allah yang kita, Allah tunjuk jalan untuk kita pilih ya. Tetapi malangnya kita memilih jalan
ujian kita ni, musuh Allah Iblis ni. Ya Allah kata apa Ustaz Zul dalam surah Maidah? Innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha. Baghdha kebencian lah tajuk kita hari ni kan. Dia nak mencetuskan di kalangan kita ni permusuhan dan kebencian. So kalaulah kita ke depan ni yang subur tu kebencian, ni siapa dia punya mentor dia kan? Dia duk ajak benci ni. Ni Allah bagi tahu terang-terang ni Iblis ni sebenarnya. Allahu akbar. Kemudian hadis Nabi kata inna syaitan qad ja'isa. Dia dah dia dah boring dah, dia boring dah nak ajak orang supaya sujud atau sembah dia, tapi dia tak pernah boring dan tak pernah give up fit tahrish bainahum, untuk melaga-lagakan kita. So kalau dia tak boleh jadikan kita syirik pun, kejayaan besar dia laga kan. Tahrish kan. Allahu akbar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, pecah belahkan kita. Itu kejayaan besar, dia boleh tepuk tangan dia. Seronok dia. Jadi apa yang kita boleh ambil ini untuk pedoman kita, masya-Allah. Dan marah Ustaz Azul, baghdha tadi yang kita katakan tadi, yang kita berbenci. Sebenarnya kita dah tak bahagia sebenarnya. Syurga bukan tempat orang yang penuh benci. Kita dah, dunia pun kita dah tak bahagia dah. Tapi itulah nak bagi tahu petang ni pada rakat-rakat usrah, itulah pintu syaitan. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim, ya, abwabus syaitan ada 3 dia kata. Ghaflah, asyahwa, al-bughdu. Ya, lalai pintu syaitan. Kita lalai, kita tak berzikir, pintu syaitan. Kita ikut syahwat nafsu kita, pintu syaitan masuk kuasai kita. Yang ni ya, bersempena dengan seminggu 2 lagi ni, kehangatan yang ada ni, kita cubalah tenangkan diri kita. Banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah ya. Sabar macam Ustaz Zul kata tadi. Ni sebab pintu satu lagi ni al-bughdu, marah. Marah akan buka pintu syaitan, seronok dia. Ya, dia akan tepuk tangan. Jadi itulah Ustaz Zul pusingan pertama ini Ustaz Zul. Ya, kita memilih, bukan dekat memilih nak pilih siapa. Memilih ni yang jalan Allah ke jalan Rasul ni. Masya-Allah. Yang ni pun kena nyatakan jalan syaitan. Ilmu apa yang kita dah ada. Takut kita ya, bukan kita nampak menang tapi kalah juga. Nampak sudut macam menang tapi kalah. Kalah kerana kita dah kita dah buka pintu syaitan ya. Masya-Allah. Itu Ustaz ada 3 sebab kita dah. Yang pertama ialah ghaflah. Kelalaian ya. Kelalaian, syahwah, dan al-bughdu. Baik, masya-Allah. Baik, saya kira masya-Allah sangat tersusun apa yang Sa'amal bentangkan kepada kita dalam usrah kita pada petang ini. Kerana Sa'amal dengan saya kira dengan bersahaja sederhana bagi tahu pada kita bahawa berbeza ini adalah satu sunnatullah. Untuk jangan kita buat terkejut lah ya. Kenapa berbeza ya? Kenapa ada banyak perbezaan ni? Tak kita buat terkejut sedangkan dah sunnatullah. Kan? Jadi itu saya kira satu yang menyedarkan kepada kita agar kita bersedia terhadap sebarang perbezaan secara mentally. Dari segi psikologinya kita dah bersedia ya. Jadi kalau kita tiba-tiba seorang tu berbeza daripada kita tak rasa terkejut ya. Sebab kita tak boleh terima hakikat itu Sa'amal kan. Kita rasa bahawa orang ni mesti terima macam aku. Dan sebab itu bila kita hantar dalam post kita nak convince orang, kita nak kan. Dan kita tak boleh nak menerima pendapat ya. Dan orang tu pula, orang yang nak menghantar tu masya-Allah penuh dengan bahasa-bahasa yang bercampur dengan emosi. Kenapa? Sebab dia tak boleh terima bahawa orang yang bila kau post ni nanti dia tak terima pendapat aku. Allahu akbar ya. Saya kira itu satu benda yang sangat persediaan mental yang paling asas untuk kita semua ya. Dan Ustaz Amal sebutkan satu lagi bahawa ia adalah sunnatullah ya, kerja Allah ya, bukan kerja kita, kerja Allah. Sekarang ni dalam kes ni kena tengok apa pula kerja kita. Kerja kita adalah memilih tadi ya. Memilih sebab bila dah berbeza kita kena pilih sekarang ni ya. Untuk memilih bagaimana cara kita berhadapan dengan bila berlaku perbezaan tersebut ya. Dan Allah bagi panduan. Dan rupanya syaitan juga bagi panduan. Ini disebut tadi dengan menyebutkan beberapa dalil, beberapa ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa di penghujung perjalanan kisah kita cerita ni ya, dia akhirnya adalah
ke dalam neraka jahanam. Akhirnya ke neraka jahanam. Bukan hanya soal sosial, kita benci orang tu dan nanti kita settle. Cuba bayang kalau minggu sebelum tu Ustaz Syafiq kita ceritakan tentang digital footprint yang kita katakan bahawa setiap yang kita dah mula libatkan media sosial dalam apa yang kita sampaikan, maka dia akan kekal sampai bila-bila di dalam sistem. Sampai bila katalah kita dah mati 100 tahun dan orang boleh trace balik, dan maknanya kalau diberi kesan pada orang lepas 100 tahun mati kita, maknanya kita tahu bahawa benda buruk yang kita bagikan itu akan tetap ada kesan kepada kita. Dan masya-Allah dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira bila Ustaz Amal bawa kita tadi jadi sekarang ni sebelum kita memilih, pilihlah dulu jalan Allah ke jalan syaitan. Maksudnya siapa kita nak pilih tu dah nombor 3, nombor 4, nombor 5 dah. Tetapi adakah bila kita memilih dengan cara kita hidup dengan membenci, maka itu dah sah-sah jalan syaitan. Sebab yang tadi dah Ustaz Amal sebutkan sebab baghdha rasa kemarahan yang kemudian diapi-apikan. Dan tidak ada lain jalan syaitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa jalan Allah tu satu saja. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya jalan Allah ni adalah jalan yang lurus satu tu je. Fattabi'uhu, Allah kata sekarang, tadi saya mungkin kita sama kita baca ayat Allah kata sabarlah wasbiru, sabarlah. Maka sekarang Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala fattabi'uhu, tolonglah, maknanya ikutlah jalan walaupun mungkin perit. Kita nak ingat kepada kawan-kawan kita dalam WhatsApp group ke, dalam FB ke, dalam apa pun, bersederhanalah bersederhanalah. Dan saya fikir kalau orang matang dalam politik sebenar pun dia sederhana aja sebab akhirnya at the end nanti siapa yang memerintah dia kena buat benda betul juga kan, sesiapa pun kita katakan kan. Dan kerana itu masya-Allah fattabi'uhu, maka ikutlah jalan itu, jalan Allah dalam kita memilih supaya bukan adanya berbencian sesama kita dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dan Allah larang pula wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan lain itu. Sebab setiap jalan yang kita kata tak apa salahnya, dia akan jadi mufaraqah daripada jalan Allah. Cuba bayang kalau kita ikut imam kemudian tiba-tiba dia sonda dia kata mufaraqah, maknanya dia tidak lagi berjamaah. Tapi sekarang kes ini kita tak berjamaah dengan jalan Allah. Cuba bayang kekal. Dan syaitan ni macam kita katakan, dia bukan nak pegang sekejap masa mungkin dalam seminggu 2 ni, maka dia nak gonggong kita, dia nak heret kita sampailah akhirnya seorang itu akan dibakar dalam neraka jahanam. Allahu Akbar Jadi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apa yang saya kira pada Ustaz Amal tadi tentu mengingatkan kita, inilah dia, kalau kita masukkan dalam hati kita perasaan sayang Ustaz perasaan hormat kepada saudara-saudara kita atas nama Allah sebab Allah menyebutkan bahawa fa'allafa baina qulubikum, maka Allah lah yang menyatukan hati-hati kamu. Maknanya sebab tu setiap daripada kita kalau dah tahu tak nak syaitan, tak nak kena tipu dengan syaitan, maka Allah lah, dan berpeganglah dengan nikmat Islam itu. Nikmat Islam itu maknanya menganjurkan kita, yang mengajarkan kita kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup ini Jadi rakan usrah yang saya hormati, insya-Allah kita kena berhenti dulu Amal untuk pusingan pertama ni. Jadi biar saya dan rakan-rakan semua hazam dulu apa yang Ustaz sampaikan tadi supaya kita tak nak bincang tetapi kita nak amal sebenarnya. Innamal Islamu dinul amilin Islam ni bukan agama bincang, agama untuk kita amal. Syafiq, minum kopi dulu Allah insya-Allah tenang-tenang tu penting kan Ustaz. Sebab tu teringat kata-kata para asatizah kita, orang yang tenang sentiasa menang kan. Insya-Allah tenang-tenang, rehat-rehat jangan kita nak kalut-kalut orang utara abang Ustaz kan. Allah, kita sabar banyak-banyak insya-Allah. Baik, kita akan bincang lagi dengan tajuk ini dan anda jangan ke mana-mana, teruskan komen dan like, share sebanyak-banyaknya untuk kita nak rehat-rehatkan minda kita lagi di petang Jumaat yang penuh dengan ketenangan ni, sambil-sambil ada yang sedang memandu, ada yang kat rumah, yang dekat pejabat yang mula nak tugasan tu, kita isi-isikan pendengaran kita dengan sebaik-baiknya untuk kita bincang lagi selepas ni. Berbeza tidak membenci. Okey, kita nak berehat seketika buat anda jangan ke mana-mana, kekal di
destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kahwinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jom, aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh, apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet. Kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni, hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini'matihi تتم الصالحات. الحمد لله بنعمته 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 تتم الصالحات. الحمد لله
تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Anda mahu memberikan harta kepada anak anda, tetapi anda masih boleh menikmati harta tersebut selagi anda hidup. Mahu tahu caranya? Anda mahu membuat wasiat, tetapi anda bimbang wasiat itu nanti masih boleh dipertikaikan. Anda mahu tahu bagaimana menyediakan dokumentasi wasiat yang terbaik. Mahukah anda mendapat bimbingan untuk menguruskan harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan mengetahui tata caranya? Sekali lagi kami bawakan kepada anda program khusus yang boleh menjawab bermacam-macam soalan berkaitan pengurusan harta. Program yang boleh membimbing anda untuk menguruskan harta dengan kaedah yang terbaik. Program yang mengandungi latihan dalam kumpulan yang akan sama-sama membincangkan permasalahan harta yang biasa kita hadapi. Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami, kursus bimbingan dan panduan pengurusan harta keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 sahaja. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama menerusi rancangan Usrah Nurani di bahagian kedua dah. Masya Allah. Dan terus tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, sebab kita sedang juga bawakan tontonan anda di situ. Okey, lebih rasa interaktif sebab kita boleh sama-sama like, comment, share. Okey. Dan untuk Usrah Nurani pada minggu ini, kita bersama dengan Naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga bersama dengan rakan usrah kita iaitu Ustaz Amaluddin Muhammad Napiah, seorang pendakwah bebas dan juga rakan artis yang sama-sama juga mendendangkan haluan telinga yang baik-baik, ya Allah, pada petang ini, Masya Allah. Dan Ustaz Zul, saya kira sahabat-sahabat pendengar kita pun memang nak lagi sebenarnya ni, nak dengarkan lagi haluan telinga yang nak didendangkan oleh Ustaz Amal. Masya Allah, semua rasa seronok Ustaz. Masya Allah. Sebab bila kita dengar yang baik-baik ni Ustaz, apa yang kita akan keluarkan dekat diri kita semua akan baik-baik juga kan. Ustaz, terkesan dia di situ kan. Yang mendengar baik-baik, kita dapat tonton, dengar kan, dapat hayati dan juga amalan-amalan kita pun akan menjadi baik juga, insya-Allah. Okey. Dan kita bincang pada tajuk kali ini iaitu berbeza tidak membenci. Ustaz Zul, jom kita nak bawakan untuk sesi yang kedua. Silakan Ustaz. Baik, memanglah terasa kosong kan. Ustaz, tidak ada lah 2-3 perkataan ni kan. Boleh belajar bahasa kan anak murid dah boleh keluar bahasa baru kan. Tapi kena tunggu mudirah juga lah. Dia tak ijazah lagi. Itulah kan. Dia tak bagi ijazah lagi ni. Allah. Baik, rakan usrah yang saya hormati, ya, sekali lagi mungkin jarak perjalanan kian jauh daripada salam pertama kita berikan tadi. Doalah semoga terus sampai ke destinasi dan pulang nanti dalam keadaan baik, terjaga, terpelihara, jauh daripada bala bencana. Itu doa kita sentiasa ya. Sebab setengah tempat dah banyak ada yang dah berlaku banjir pun ada kan. Berlaku, dan kita tahu biasanya hujan ni dia membawa bukan sekadar hujan. Sebab tu Nabi mengajarkan supaya ianya datang membawa kerahmatan, bukan datang membawa sesuatu bencana ya. Baik, sebagai untuk kita berbincang atas tajuk berbeza tidak membenci ini, atau berbeza tidak berbenci, berbeza tetapi tidak berbenci. Mungkin Ustaz Amal sebagai orang kata nak lunakkan hati-hati kami ni Ustaz ya. Sebab mudah sangat terpancing ni kan. Mudah sangat terpancing. Nak tak rasa macam nak sabar tapi tak sabar ya, sebab pancingan itu, suasana itu, apa yang kita cakap hari, macam DJ Syafiq kata tadi lah, apa yang dalam hati kita tu kadang-kadang penuh dengan berbola-bola panas itu, dan akhirnya panaslah pada tulisan, panaslah pada percakapan. Mungkin Ustaz
dapat kita sejukkanlah sikit Ustaz. Ya. InsyaAllah kita dengar lagu ni walaupun dah dengar kata minggu lepas, tapi saya ulang balik lah minggu ni sebab kenal dengan tema kita juga kan. Sayang kita. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembur dan subur semula, benih mahmuda akan tumbuh kembali. Dia akan berdaun subur dan berbuah, memberi manfaat semula kepada penghuni taman yang resah. Terima kasih Ustaz Zul, DJ Syafiq tolong backup semua petang ni. Masya-Allah, kita masa kita agak terhad ya. Kita masa solat kita pun makin cepat sekarang ni. Jadi pusingan kedua ni masa yang nikah, mungkin Ustaz Zul akan rumuskan nanti. Saya melihat petajuk kita yang kita bawa petang ni, kita mengambil teladan ya. Macam kita kata tadi, perbezaan ni dah berlaku ya. Bahkan berlaku perbezaan di kalangan para sahabat pun sudah berlaku. Kalau kita lihat sirah kan, Hayatus Sahabah, dan bagaimana kita lihat watak-watak yang menjadi contoh, leluhur yang menjadi contoh kepada kita, masya-Allah. Sebab barakah Nabi itu sendiri, masya-Allah ya, kerasulan Nabi rahmat, masya-Allah. Baru saja Nabi tidak ada ya, kita lihat macam mana sebahagian rahmat tu dah Allah ambil ya. Tetapi teladan dalam kehidupan salafus soleh itu, masya-Allah, sangat meruntun hati kita. Contohnya teladan daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, yang kita semua kenal kan, masya-Allah, raihanah Nabi bersama dengan adindanya Sayyidina Husain. Kita lihat Nabi pernah sebut tentang kebaikan dia, di antara kemuliaan dia, fadlu Sayyidina Hasan ni, masya-Allah, banyak. Di antaranya yang Nabi sebut bagaimana perlu juga, kalau kita cakap dalam konteks kita hari ni, bila fiatan daripada orang Islam ataupun fiat ya, sekarang orang Islam dah bukan fiatan ni, dah jadi berbagai-bagai nama Jadi perlu ada di kalangan umat ni watak muslih. Macam mana pun kena ada ya. Macam Allah kata, fa aslihu baina akhawaikum, kena juga orang bercakap tentang kecintaan, kasih sayang ya, walaupun secara rahsianya itu hal sendirilah masing-masing kan. Tapi secara mengajak kepada islah itu kena ada manusia yang berwatak muslih, kerana itu perintah Allah, fa aslihu baina akhawaikum, kena ada orang yang mendamaikan itu. Kerana itu Nabi pernah berkata tentang cucunda Nabi ini dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, inna ibni hadha sayyid, cucu saya ni, anak saya ni, dia seorang sayyid ya. Maknanya di kalangan Quraisy dia salah seorang sayyid yang dinamakan Nabi. Dan Nabi kata lagi, wala'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, moga Allah Ta'ala menjadikan dia ni pendamai di antara dua fi'ah azimain, merujuk kepada selepas pembunuhan Sayyidina Osman yang menjadi fitnah kepada umat ni, masya-Allah. Selepas fitnah kematian Sayyidina Osman dibunuh itu, umat Islam terbagi dua, iaitu ayahanda sendiri Sayyidina Ali bin Abi Talib ya, dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi keadaan fitnah tu yang Nabi duk sebut tu, dia dah jadi dah. Dia dah jadi. Dan ditambah pula dengan permainan Yahudinya, permainan munafiknya, apa semua ya, yang jadi duri dalam daging ni, menjadikan keadaan makin teruk. Masya-Allah. Baru saja Nabi tidak ada kan. Tetapi masya-Allah ya, Sayyidina Ali dibunuh ya. Sayyidina Ali bunuh. Jadi keadaan makin meruncing lagi. Dan orang pengikut Sayyidina Ali nampak Sayyidina Hasan lah yang sepatutnya mengambil alih ya, kerana darah daging Rasulullah SAW ya. Jadi tapi Sayyidina Hasan mengambil satu keputusan yang masya-Allah hebat. Hingga tahun itu dinamakan tahun perpaduan Allahu Akbar ya. Walaupun orang
panaskan keadaan, tapi dia tunjuk contoh darah yang mengalir dalam dirinya, darah amonyangnya Rasulullah SAW kan. Dia rupanya Nabi sebut pasal Sayyid yang dia akan mendamaikan ini. Waktu tu berlaku kan, betul-betul berlaku ketika ini bila dia melepaskan jawatan kekhalifahan itu kan, dan dia dengan akhlak dia tadi dan sikap dia tadi menjadikan pengikut-pengikut dia ataupun pengikut bukan Sayyidina Ali pun semua jadi sejuk. Jadi itu penting tu. Tenang balik. Seakan-akan Rasulullah yang berbicara kan, waktu itu dia jadi tenang balik dan dia letakkan bagi beri laluan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan untuk meneruskan keadaan kepimpinan umat ketika itu, kesesuaian waktu itu maka dia telah buat satu keputusan yang cukup besar, dan itulah satu sifat muslih. Dan kita dalam kepanasan seminggu dua ini dalam kepanasan berpolitik ini kita tak boleh macam Ustaz Azul kata, jangan kita biarkan benda ni cukup 5 tahun sekali. Balik, duduk balik. Kita kena bincang umat apa keperluan umat akan datang. Jadi kalau kita berterusan sampai bila macam saya sebutkan tadi, apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita ke depan ni? Apa sebenarnya? Apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita? Jadi baliklah kepada jalan Allah. Lepas kita dah memilih ni kepimpinan ni, kita kena tengok balik, muhasabah, kita pilih ni jalan apa sebenarnya? Jalan Allah ke jalan syaitan yang nak meneruskan kita nak berbenci selama-lamanya? Dan ambillah teladan Sayyidina Hasan tadi, bagaimana hebat jiwa dia waktu itu. Dan dia telah memberikan satu tahun yang menjadi sebab satu tahun yang penuh perpaduan amul apa jamaah kata silap, begitulah kalau tak silap saya Dan perlu diingat apa yang kita dapat. Allah kata dalam surah An-Nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau surah tu kita tengok macam surah An-Nasr, surah Futuh Mekah kan, tapi Allah nak kita mengambil kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Takut kita sombong dengan kemenangan kita, kita lalai, kita jadi lupa. Kita kena balik semua pada firman Allah, pada sirah-sirah Nabi tadi. Dan banyak benda yang kita nak sebut sana, tapi masa kita yang nikas mungkin ada kurang sikit lagi. Saya bagi Zul dulu masuk. Baik, Masya Allah. Jadi saya sangat rasa tertarik bila Ustaz Amal mengajak semua kita bangkit sebenarnya untuk jadi juru islah. Itu perintah dari Allah tanpa kita minta orang tolong islahkan kita. Allah suruh fa'aslihu, itu adalah perintah kepada orang beriman. Maknanya setelah Allah bagi tahu orang beriman itu adalah bersaudara, maka pasti ada di kalangan orang katalah kita kebetulan Ustaz Amal, kita kebetulan bersengketa pada ketika ini dan mungkin pada ketika itu kita buta, sebab bila orang bersengketa maka yang memain peranan bukan akal tetapi emosi. Perkara yang akan menutup akal adalah emosi manusia. Dan ketika itu DJ Syafiq dia tengok, maka dia wajib menjadikan dirinya sebagai juru islah, bukan juru tolong tambah RON 97 ke dalam api sehingga akhirnya keseluruhan konti kita terbakar kan. Dan inilah yang Ustaz Amal muka saya kira nak cuba nampakkan kepada kita untuk menjadi juru islah itu Dan setiap orang yang ada Allah bagi dia gadget, setiap orang yang ada apps, setiap orang yang involved dalam WhatsApp, apa islah yang aku boleh buat, apa islah yang aku boleh buat. Jangan biarkan. Berilah sesuatu suara yang jelas untuk mengajak supaya kembali untuk kita tidak berbencian. Berbeza tadi Ustaz Ahmad dah settle lah. Berbeza tak dapat nak nafi. Orang ni ada hujah dia, pendapat dia, kita meraihkan pendapat-pendapat tersebut selagi pastinya ianya dalam batas syariat, ianya batas undang-undang negara, maka kita meraihkan dia. Tak boleh nak kata apa, kenapalah orang ni cakap macam ni. Itu pendapat dia. Dalam batas syariatnya ada, dalam batas undang-undang negaranya ada, maka itu tak dapat dinafikan. So yang kita nak pastikan adalah mengasingkan di antara berbeza dengan berbenci tadi, berbencian ini. Kita tak nak itu menjadi sebab kesan dia tersangat besar. Kesan dia yang paling besar tadilah Sama dah ingatkan beberapa kali. Maknanya ini sebenarnya adalah cangkuk syaitan. Sebab syaitan dia sebenarnya selagi manusia itu berpegang kepada akal dan ilmu,
selagi itulah insya-Allah dia tak akan dapat digoda oleh syaitan. Dan saya sebut tadi habari hukum antara akan hilang semua kan. Seluruh semangat, hilang kita punya daya, disedut potensi kita sebenarnya. Potensi ayah hilang, potensi. Baik, kerana itu saya kira yang terpenting adalah untuk bagaimana kita menjadi juru islah. Pada poin yang penting daripada Ustaz Amal tadi adalah bangunlah wahai umat Nabi, peranan kita jangan tangguh pada orang, bagi pada kita sendiri. Aku adalah juru islah. Aku bila kita tengok ada saja seperti persengketaan, maka berilah satu-satu yang menyejukkan, dan saya yakin insya-Allah sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sama tengah bersengketa, Syafiq datang, mungkin orang-orang yang diati Allah wa ati Rasul, dia akan kata okey, ya tak ya, dan kita akan menjumpai insya-Allah. Baik, Ustaz Amal, mungkin ada satu dua selawat ke apa ke zikir ke Ustaz. Mungkin kadang-kadang hati manusia ni dia perlu ditambahkan dengan orang kata rencah zikir yang pasti ni akal juga, tetapi akhirnya yang menentu manusia itulah hati mereka. Jadi kalau kita dapat lunakkan hati kita pada petang ni, saya kira insya-Allah apa yang kita bincangkan ini adalah sesuatu benda yang marilah sebagai ikhtiar kita demi menyayangi umat ni. Bismillah. Masya-Allah. Sama-sama kita berzikir. Dengan satu zikir, mudah-mudahan Allah memberikan sejukan, kedamaian dalam hati-hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi rakan usrah, saya kira apabila kita zikir macam tadi Ustaz bila kita bawa zikir sebab itulah saya kira ketika umat Islam tamadunnya makin maju, walaupun mungkin pergolakan politik berlaku, tetapi dia tidak menyekat perkembangan ilmu, dia tidak menyekat ketamadunan Islam itu sendiri. Maka seolah-olah apa yang berlaku dalam pergeseran politik pada zaman, sejak daripada zaman kita kata sahabat, tabi'in, tetapi kita tengok satu pihak yang lain, maknanya walaupun mereka itu mungkin kita dapat kalau dalam bahasa kita pada hari ini berselisih dan bersengketa, tetapi ketika itulah ilmu makin berkembang, ketika itulah masya-Allah tamadun makin terbina ya. Adapun berlaku ketika kepada kita hari ini adalah setiap pergeseran itu dia menarik semua tamadun, dia menarik ke belakang kita, dan sebab itulah musuh dia akan pastikan bahawa kita akan terus bersengketa. Dan kalaulah musuh kita tahu bagaimana ketika sebelum Nabi datang ke Madinah, sedangkan majoriti di Madinah itu adalah orang-orang Arab, bahkan daripada keluarga yang sama yang berpindah daripada Yaman sebelum pecahnya mempangan Ma'rib, dan orang Yahudi yang jumlahnya minoriti ketika itu, mereka tahu bahawa tidak ada jalan untuk mereka itu berkuasa ke atas golongan yang ramai ini melainkan dengan memecah belahkan mereka. Apa yang mereka guna pakai dalam orang kata cara Yahudi itu, divide and rule, divada and impera yang dituliskan itu, maka menjadikan bahawa berpecah, sehinggalah datangnya Nabi SAW. Mereka terus melupakan hatta kepada parut-parut perpecahan yang begitu panjang. Sebab tu yang Allah kata wadhkuru ni'matallah. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, bila Allah katakan dan ingatlah nikmat Allah, nikmat itu adalah nikmat Islam. Nikmat itu adalah nikmat kita boleh menyebut la ilaha illallah. Nikmat itu adalah sama-sama kita mulakan usrah ni dengan kita selawat kepada Nabi. Itu nikmat sebenarnya. Dan nikmat ini masya-Allah bukan sekadar merawat luka, menghilang parut luka tersebut.
Ya, kalaulah masih berparut, ya, kita baca dalam sejarah bagaimana orang Yahudi setelah bersatunya Aus dan Khazraj, mereka lupa dan mereka dinamakan dengan satu nama sebagai golongan Ansar. Dan tiba-tiba nak jadi baik pula dengan entah siapa yang datang daripada Mekah, dan kemudian mereka berkasih sayang, kasih sayang yang luar biasa. Kita buat program dalam organisasi, orang kata team building, ya, kita buat team spirit dan segala macam. Dan bila kita tengok bagaimana Nabi membangunkan team building di kalangan para sahabat yang begitu, dengan menghasilkan satu tamadun yang bukan tahap satu organisasi peringkat lokal, tetapi membina tamadun yang bertahan ribuan tahun dan kemudian menjadi inspirasi kepada tamadun lain kemudiannya. Saya kira Masya Allah kita dapati bahawa Nabi itu bawa supaya Allah kata wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu adalah Islam kita ini, Allah kita, Al-Quran kita, Nabi kita. Dan semua itu adalah akhirnya mengikat kita-kita, ya, kita-kita yang membaca, menyebut Allah yang sama, dia solat di masjid yang sama, Ustaz, kan? Dan saya yakin insya-Allah kalau kita dapat ingat nikmat ini dengan, dan nikmat ini biasanya caranya adalah zikir lah. Ya, maknanya kita kena, maknanya kalau kita rasa panas hati kita, kan, maka masya-Allah ambillah zikir, ya, ambillah zikir. Kerana kita tahu tadi dalam saya tertarik lagu yang Ustaz Amal buatkan tadi dengan mahmudahnya, mazmumahnya, kan, saya sempat mencatat tadi bahawa sebab itulah saya kira sangat cermat ulama-ulama terdahulu, mereka memberi inspirasi, kita kata, kepada umat dengan memberikan tarbiyah, ya, ketika itu dengan ajaran-ajaran rohani yang baik, sehingga akhirnya bahawa masya-Allah walaupun kelihatannya ada pergeseran, tetapi pergeseran yang tidak membantut ketamadunan, sebab dia tak bawa kepada perpecahan yang merugikan sehingga akhirnya musuh melemahkan kita dan menakluki kita. Dan inilah yang kita sangat takut, ya, sebab harga daripada perpecahan ini dia akan bawa kepada kelemahan, dan kemudian akan ada, ya, akan mengambil dan akan memijak kepala-kepala kebenaran, dan akhirnya kebatilan akan mengambil ruang dan tempat pada ketika itu. Kadang-kadang kata tadi kemarahan punca pintu syaitan. So, kalau kita berpecahan pintu kepada musuh-musuh lahir kita, ya, yang pun ambil peluang juga, di atas perpecahan kita, kan. Masya-Allah. Sebab dia pasti dia tak suka tentulah kepada kebaikan berlaku, maka syaitan tentu nak mempromosikan kejahatan demi kejahatan. Okey Ustaz. Kita kian untuk masa kita ni Ustaz, mungkin ada sebagai mungkin khulasah daripada Ustaz lah, ataupun ada kalau Ustaz ada nak bernasyid pun, DJ Syafiq biasanya alu-alukan. Kita simpan. Kita simpan. Saya nak cerita satu Ustaz. Saya suka cerita ni. Cerita ni Imam Syafi'i, masya-Allah, rahimahullah. Cerita menarik lah, mungkin tak ada dalam suasana politik, tapi cakap tu ini ilmu yang bawa dalam kehidupan. Pernah dia bagi kuliah dalam kelas dia, ada pandangan dia yang satu anak murid dia tak setuju, ya. Anak murid dia tu nama Yunus bin Abdul A'la. Dia tak puas hati, dia marah dalam kelas tu. Kan, terus dia bangun, bingkas bangkit, tinggalkan majlis tu dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah, dan dia balik rumah dia marah sungguh tu. Malam, masya-Allah, Imam Syafi'i baiknya akhlak ni, dia tak tegur dalam majlis tu. Dia tak tegur, tak tanya kenapa buat macam ni. Malam, tengah malam dia pergi rumah dia. Masya Allah, cara cantik betul akhlak salafus soleh. Dia ketuk pintu, dia bagi salam. Dia pun ketuk pintu. Yunus tadi ni dengar, dia pun tak tahu siapa ni, kan. Dia pun tanyalah, man bil bab, siapa di pintu ni yang ketuk pintu bagi salam ni? Dia kata Muhammad bin Idris. Rupanya Muhammad bin Idris ni ramai. Waktu tu dia kata, aku kenang, aku ingat semua Muhammad bin Idris, aku terlupa Muhammad bin Idris ni guru aku ni. Tak mungkin, ya. Yang tu aku tak teringat. Aku ingat semua yang lain, yang dia aku tak teringat. Buka pintu, masya-Allah, Imam Syafi'i di rumah. Masya-Allah. Dia kata, Imam Syafi'i kata dia, ya Yunus, yang ni ayat dia, kalau boleh kita ambil itu usrah kita, tajamma'na mi'at masail wa tafarraqna mas'alatan. Kita boleh berijma' dan bersatu banyak perkara masalah, tapi takkan dengan satu masalah ni kita nak putus, ya. Macam tu. Dengan satu masalah ni kita nak tarik muka ke, kan? Dia kata, cantik cerita dia. Jadi
banyak poin untuk kita ni duduk semeja kan, ataupun kita berkasih sayang banyak kalau kita nak cari, tapi kita duk cari yang setan duk bisik tu. Hak satu tu. Hak satu setan duk bisik tu. Nak kita tak ada juga nak bersama tu kan. Jadi kalau boleh cerita ni jadi motivasi kepada kita semualah ya, bukan hanya dalam suasana ini, dalam kehidupan kita sebenarnya banyak poin kita boleh bersama. Kita saja ego kita, sombong kita Ustaz ya. Betul. Itu dia cerita saya nak kongsi. Saya kira sangat mendalam ya, dan hari ni petang ni kita rasa bangga. Itulah panutan kita, maksudnya contoh ya, seorang yang pada ilmu yang sangat tinggi, tetapi pada dia bukan ilmu itu yang sebenar-benarnya, tetapi apa pada dia adalah ini adalah umat Nabi ya. Kita takut kita bercerita tentang furuk, masalah-masalah dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tetapi apa yang diperjuangkan oleh Nabi, maka kita terlepas pandang perkara tersebut. Dan saya lihat masya-Allah ya, benar saya kira Ustaz Amal ya, yang terpenting pada setiap orang pada saat ini untuk tidak terperangkap dengan perangkap syaitan, tak ada lain tak bukan adalah buang sifat sombong. Dan perpaduan bukan pada furuk saya. Ya, perpaduan adalah asas bukan pada furuk. Yang manusia berkelahi itu ialah yang furuk. Tetapi untuk berpadu adalah perintah asas dalam agama kita kan. Dan rakan usrah yang saya kasih sekalian, saya katakan bahawa kenapa Imam Syafi'i boleh buat benda itu ya. Dia tak tegur tengah depan orang, dia tak tegur tak hin ataupun perli depan orang, ni apa dia ada ilmu banyak mana kan. Tetapi masya-Allah dia dengan sifat tawaduknya. Dan tawaduk inilah sebab syaitan ni dia satu benda je. Syaitan ini sebab sifatnya adalah sombong. Maka sebab tu emosi ni adalah mengangkat kesombongan setiap daripada orang. Dan masya-Allah Amal, saya kira kalau lah ini kita dapat buat ya, merendahlah demi untuk benda yang lebih penting dan utama. Kasih sayang itu lebih penting dan utama. Setiap yang kita dapat untuk satukan umat Islam, itulah sebenarnya ganjaran yang Allah beri lebih besar daripada pahala mungkin seorang yang bangun sepanjang malam beribadat kepada Allah, mendamaikan manusia ya. Ditanya tentang apakah amal yang lebih besar daripada tahajud, apa amalan yang lebih besar daripada orang yang berpuasa sepanjang hari, maka tidak ada lain, dia adalah seorang yang mendamaikan manusia, menghubungkan silaturahim ya. Juru islah yang kita katakan tadi. Saya teringat Ustaz Amal, bukanlah apabila kita bercerita ya tentang semua benda ini adalah tentang kasih sayang dalam hati sebenarnya akhirnya ya. Dikisahkan dulu ada kisah Nabi Allah Dawud alaihissalam ketika ketika baru lagi dia mengambil tampuk pemerintahan. Dikatakan pada ketika itu berlaku satu keadaan di mana dia terpaksa menghakimi. Ada satu isu dua orang perempuan yang mendakwa bahawa ada satu bayi ini adalah anak mereka. Jadi katalah si ibu A dia kata ini anak dia, si ibu B kata itu anak dia. Jadi mereka berebut untuk seorang anak tersebut. Yang ni dengan hujahnya, yang ni kemudian Nabi Daud katalah si A cakaplah, dia pun cakap hujah ni dia di mana asal usul segala macam. Kemudian Nabi Daud dengar pula B. Akhirnya dia tak tahu, sebab kedua-duanya kelihatan memang sangat logik bahawa anak itu adalah dari mereka. Ya, sebab zaman dulu mungkin zaman sekarang lebih senanglah kita pakai DNA. Kan? Dalam keadaan hujah-hujah yang Nabi Daud sendiri tak boleh nak putuskan mana satu. Dan akhirnya apa yang Nabi Daud buat, dia kata macam inilah, saya kira sebab ini kamu dakwa adalah anak kalian, maka dia panggil dia punya pengawal, dia kata tolong bawa sini pedang, aku akan belah dua anak ini, dan setiap seorang ambil sebelah yang lain. Kita belah dua je, senang habis cerita. Maka setiap orang akan ambil sebelah, dapat puas hati. Maka saat itu tiba-tiba seorang ibu berkata, yang salah seorang berkata, wahai Nabi Allah, tak apalah, it's okay, tak apa, aku serahlah anak ni pada ibu yang satu lagi yang mendakwa, itulah anak dia. Aku serahkan dia, wahai Nabi Allah, tak mengapa aku tak dapat, tak apa, tak mengapa aku tak dapat, tak apa. Dan saat itu Nabi Daud berkata, anak itu serahkan kepada ibu tadi. Yang ibu tadi dah seronok dah ni. Kerana apa? Sebab kata Nabi Daud, ibu yang sebenar takkan nak anaknya luka dan dalam keadaan sakit. Ibu yang sebenar tak mungkin demi untuk kerana nak memuaskan diri dia, memastikan dia akan pastikan anak dia tak sakit, apatah lagi dia belah dua. Rakan usrah, umat ini adalah baby tersebut. Allah. Siapakah yang sayang sebenarnya?
Yang sayang akan sanggup walaupun dia terpaksa membuang ego dia. Demi untuk supaya umat Nabi ini agar tidak pecah dan tak luka. Dan marilah kita sayang umat Nabi ini sebab Nabi sayang sangat mereka. Nabi sangat sayang kita ini. Masa mungkin kita nak sanggup pecah dan belahkan. Andai ini kita faham, andai ini kita ingat, insya-Allah saya yakin kita akan bijak seperti Nabi Allah Dawud. Kita akan jadi seperti ibu yang sebenar. Sanggup mengorbankan macam Imam Syafi'i sebentar tadi. Biarlah egonya mungkin sebagai guru yang paling besar. Tetapi demi untuk sayang kepada seorang anak yang berbeza pendapat, anak murid yang berbeza pendapat, dia sanggup datang mengetuk pintu di tengah malam hari. Rakan usrah, inilah kita, inilah agama kita. Inilah agama yang diajar oleh Nabi kita. Inilah cantiknya Islam yang diturunkan oleh Allah. Bukan untuk kita bincangkan semata dalam usrah, tapi kita laksanakan dalam hidup kita, insya-Allah. Amin, amin. InsyaAllah semoga kita terapkan apa yang disampaikan melalui mesej cerita tersebut, dan apa yang kita bincang ini akan dapat lagi kita menjadikan sebagai penghayatan, buka hati, minda jiwa kita ini untuk buat yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk keharmonian ummah kita. Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan Ustaz. Mungkin sedikit doa ringkas dari Ustaz untuk pimpinan di akhir ni. Silakan. Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. Segala puji bagimu ya Allah yang mengurniakan kami nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah penimbunan kami pada petang ini dirahmati oleh-Mu ya Allah. Amin. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendapat keampunan dan redha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sebab baik amalan kami yang terakhirnya, jadikan sebab baik umur kami yang penghujungnya, jadikan sebab baik hari dalam hidup kami, hari kami kembali bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami ya Allah untuk beramal dengan apa yang kami bincangkan pada petang ini ya Allah. Allahumma ja'alna ikhwanan mutahabbina fika ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikan kami, hati-hati kami ya Allah bersaudara ya Allah kerana-Mu ya Allah, dan kerana mengharapkan redha-Mu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga apa yang kami bincangkan pada petang ini menjadi petunjuk dan taufik di dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami umat yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan kami umat Nabi yang penuh kecintaan dan penuh dengan perpaduan di dalam hati kami ya Allah. Sebagai penuhnya kecintaan dan kerinduan di dalam hati Nabi kami ya Allah, di dalam hati cucunya Sayyidina Hasan ya Allah, di dalam hati para salihin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukanlah umat ini ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah mencari keredaan-Mu ya Allah. Sebagaimana ya Allah kami mengharap Kau satukan kami dalam kehidupan dunia ini ya Allah, satukan kami di dalam jannah-Mu nanti ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan kami untuk mendidik diri kami ya Allah, membuang sifat-sifat yang tercela di dalam diri kami ya Allah, sifat sombong kami, sifat angkuh kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami cenderung kepada ketaatan ya Allah. Tetapkan hati kami di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wahdi bina wahdi man ma'ana wahdi an-nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amaluddin atas pimpinan doa sebentar tadi, dan juga naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali atas pimpinan Usrah Nurani bahagian pertama sehinggalah bahagian kedua ni Ustaz. Banyak yang kita dapatkan lagi intipati pengisiannya, masya-Allah, ramai juga yang komen, yang like, yang share. Semoga itu akan terus menjadi sebagai pimpinan panduan untuk kita, dan kekalkan perpaduan ittihad kita itu, penyatuan
tuan ummah kita supaya dapat kita kekalkan kebahagiaan, keharmonian negara Malaysia yang tercinta, insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan juga tangguh rancangan Usrah Nurani dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar sahabat penonton yang tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan anda boleh sama-sama tonton semula di platform media sosial kita. Dan jangan lupa kita ada ulang siar rancangan Usrah Nurani yang akan kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Boleh dengarkan di seluruh frekuensi radio IKIM. Dan buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mustafa, selawat ke atasnya, insan termulia di sisinya. Mustafa, ya Mustafa, jambangan cinta, Mustafa, selawat ke atasnya, insan termulia di sisinya. Bikamalihi, kasyafat duja, bijamalihi, صلوا عليه Kausan menanti berbahagialah umatmu, dari wuduknya terpancar cahaya yang menatap senyummu, mencium harum baumu, berkehendak kurnia
kesilapan berfikir yang mengakibatkan malapetaka buatan manusia disebabkan oleh pengkotakan ilmu dalam kerangka pendidikan semasa sehingga menghasilkan anggota masyarakat yang tidak berdaya cipta untuk menghasilkan pembaharuan. Sungguh pun cekap dengan teknologi dan berkebolehan secara teknikal, akan tetapi mereka mengalami keserabutan akliyah, rosak dari segi akhlak dan hilang punca dalam menentukan hala tuju kehidupan. Menyedari hubung kait antara cara berfikir betul dengan perlakuan yang benar dan kehidupan yang bermakna, Institut Kefahaman Islam Malaysia bakal menganjurkan kursus Thinking with Wisdom pada 15, 16 dan 17 November 2022. Bertujuan menyampaikan ilmu mengenai hakikat berfikir dan daya imajinasi dan penguasaan cara berfikir bertadabur dan berstrategi sebagai persediaan untuk memimpin dengan baik sesuai buat para pengurus, ahli akademik, pembuat dasar dan pelaksana. Kursus ini mengandungi 6 modul iaitu Man and Mind, The Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind dan Strategic Mind. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar daripada kalangan sarjana ilmuwan IKIM. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM600. Berminat untuk hadir? Sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Aku lemah, tanpamu aku lelah, aku sungguh tak berdaya. Tolongku, ya Allah. Setiap air mata ku mengalir, Allah aku lemah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Sungguh tak berdaya. Tolongku, ya Allah. Setiap air mataku mengalir, Allah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi,
Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Ya, jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasi terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah yang Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Aiz Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amalin Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka kap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas okten yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambal
recikan bunga api itu tadi menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Many man-made disasters and blunders are due to acts that accompany error in reasoning. Knowledge compartmentalization in the present setup is partly to blame, whose symptoms manifest in blinkered specializations as well as the inability to situate those specializations in a coherent epistemological framework. This produces members of society who, apart from experiencing the loss of the creative and innovative edge resulting from discontinuance of tradition, suffer from cognitive dissonance. They are technologically savvy and technically capable, but susceptible to moral failings, corruption, and loss of life's meaning. Recognizing the link between the right way of thinking with the right behavior, excellent morals, and a meaningful life, the Institute of Islamic Understanding Malaysia will be organizing the Thinking with Wisdom course on November 15, 16, and 17, 2022 to convey knowledge about the nature of thinking and imagination and the mastery of prospective and strategic modes of thinking. This course contains 6 modules, namely Man and Mind, the Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind, and Strategic Mind. Don't miss the opportunity to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is RM600. Those interested in attending may visit www.ikim.gov.my or contact the Secretariat at 03-6204-6320 or 6321 or 6325. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Termenung seorang diri, ku menangis di sebalik sepi. Ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa.
biasa. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Karena ku hanya manusia biasa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada tanggal 27 Ogos 1996, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah KIPSAS telah ditubuhkan dan mula beroperasi selepas mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. KIPSAS yang didaftarkan sebagai sebuah institusi pengajian tinggi merupakan milik penuh pihak Kerajaan Negeri Pahang melalui syarikatnya Sistem Pendidikan Islam Pahang Sdn Bhd. KIPSAS ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pahang bertujuan untuk menampung keperluan pelajar lepasan Sekolah Menengah Agama Negeri untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Pada awal penubuhannya, KIPSAS menggunakan premis bekas pusat latihan pertanian dan dinaik taraf dengan kemudahan seperti bilik kuliah, asrama penginapan, makmal komputer, bilik tutorial dan pejabat pengurusan. Setelah menerima persetujuan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 67 orang menjadi kumpulan pelajar pertama memasuki KIPSAS.